Selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab 5, tapi fokus kita hari ini adalah subtopik 5.3 aspek kegemilangan Melaka. Melaka ini sebenarnya telah meneruskan tradisi kegemilangan ala Melayu yang ditinggalkan dahulu. Ya, kita dapat melihat aspek kegemilangan ini daripada berbagai aspek. Misalnya seperti pembentukan empayar, kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam, Melaka sebagai pusat perdagangan, dan juga kejayaan Melaka menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain. Sememangnya bukti bahwa Melaka ini adalah sebuah kerajaan yang gemilang adalah apabila bahasa Melayu telah menjadi lingua franca. Lingua franca bermaksud bahasa pertuturan utama. Dan sebanyak 84 bahasa lain juga dipertuturkan di Melaka. Aspek yang pertama ialah dari segi empayar yang luas. Melaka mempunyai empayar yang sangat luas, yaitu meliputi semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Empire ini terdiri daripada kawasan-kawasan tanah jajahan dan juga naungan Melaka. Dari segi aspek empayar yang luas, kita akan lihat dari segi cara pembentukan, kepentingan pembentukan empayar luas, dan juga struktur pentadbiran empayar luas. Yang pertama ialah dari segi cara pembentukan empayar. Cara pembentukan empayar ada 3, yaitu penaklukan, perkawinan, dan juga naungan. Dari segi penaklukan, Melaka menguasai kerajaan lain atau penakluk kerajaan lain untuk meluaskan ataupun untuk menjamin keselamatan dan juga kemakmuran. Contoh wilayah takluk Melaka ialah di kawasan Semenanjung Melayu, Kuala Linggir, Beruas, Pahang, Terengganu, dan juga Kelantan. Dan di Sumatera, Siak, Rokan, Kampar, dan juga Rupat. Dari segi perkahwinan, perkahwinan ini di antara Sultan Melaka dengan puteri kerajaan lain. Melalui perkawinan, Melaka dapat mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan juga kekeluargaan dengan kerajaan lain. Contohnya seperti perkawinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit yaitu Raden Galuh Cendana Kirana, yang pada akhirnya menyebabkan pengaruh Melaka menjadi semakin meluas. Dari segi naungan, terdapat pemerintah kerajaan lain yang secara sukarela bernaung di bawah Melaka. Dan raja-raja yang di bawah naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka sendiri. Contohnya seperti Lingga, Patani, dan Kedah. Kemudian dari segi kepentingan pembentukan empayar, kita bahagikan kepada 4 kepentingan, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan juga agama. Dari segi politik, pembentukan empayar yang luas ini menyebabkan hubungan Melaka dengan kerajaan yang ditakluk menjadi lebih erat. Dan ini secara tidak langsung menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit, dan juga Pasai. Kemudian dari segi ekonomi, kerajaan Melaka menerima hadiah dalam pelbagai bentuk, misalnya seperti uang, emas, timah, dan juga bantuan ketenteraan. Selain daripada itu, Melaka juga mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus, biji timah untuk didagangkan di pelabuhan Melaka. Ini secara tidak langsung Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka. Kemudian, kepentingan pembentukan empayar yang ketiga adalah dari segi sosial. Pembentukan empayar yang luas menyebabkan berlakunya asimilasi budaya tempatan dengan budaya luar. Asimilasi bermaksud percampuran budaya. Percampuran budaya ini daripada budaya tempatan dengan budaya luar, yaitu budaya dari Arab, India, China, dan juga ala Melayu. Kesan kepada proses asimilasi ini menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan juga bangsa. Contohnya ada masyarakat Cina yang berkawin dengan masyarakat Melayu, pada akhirnya melahirkan suku Baba dan Nyonya. Kemudian kepentingan yang keempat dari segi agama. Secara tidak langsung pembentukan empayar ini mendorong usaha penyebaran agama Islam. Dan Islam itu telah tersebar sehingga ke kawasan Pahang, Kelantan, Perak,
Timur Sumatera dan juga Patani. Kemudian dari segi pentadbiran empayar pula kita bahagikan kepada 3 peringkat, yaitu pentadbiran di peringkat pusat, pentadbiran di kawasan naungan dan juga pentadbiran di kawasan jajahan. Di peringkat pusat, pusat pemerintahan dan pentadbiran Melaka diletakkan di mana tempat raja bersemayam. Raja bersemayam maksudnya di Istana Melaka. Nah, di mana tempat itu raja tinggal. Dan raja ini dibantu oleh pembesar pusat. Kemudian kalau di peringkat naungan, naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan mereka akan menghantar ufti. Ufti ini bentuk hadiah. Contohnya seperti hadiah bunga emas. Pemerintahan pula diketuai oleh pemerintah negeri yang berkenaan dan dibantu oleh pembesar-pembesar tempatan. Kemudian pentadbiran kawasan jajahan pula diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Perluasan empayar ini menyebabkan Melaka mampu menguasai politik dan ekonomi wilayahnya serta menyebarkan ajaran agama Islam. Hal ini telah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. Aspek yang seterusnya ialah dari segi Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam, kerajaan awal yang telah menerima pengaruh Islam di alam Melayu ialah Samudra Pasai dan juga Perlak. Pengislaman pemerintah ini sebenarnya telah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam utama di alam Melayu pada abad yang ke-15. Dari segi cara penyebaran agama Islam ada 5 cara, dan cara ini kita panggil sebagai 5P, yaitu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubalik, perdagangan dan juga perluasan kuasa. Cara yang pertama adalah pengislaman pemerintah yang menyebabkan pembesar dan rakyat mengikut ajaran agama Islam. Contohnya seperti Sultan Iskandar Shah yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1414 diikuti oleh para pembesar kemudian rakyatnya. Dan Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi ketika itu. Kemudian dari cara yang kedua melalui perkahwinan, yaitu perkahwinan contohnya seperti perkahwinan putri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siak. Cara yang ketiga melalui peranan ulama dan mubalik. Pemerintah Melaka telah menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruhnya untuk mengajar ilmu tasawuf dan juga sufi. Contohnya seperti contoh mubalik dan ulama ialah seperti Maulana Abu Bakar dan juga Maulana Yusuf. Sultan Alauddin Riayat Shah juga menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri tentang hal ehwal agama. Cara yang keempat melalui perdagangan. Islam sebenarnya telah tersebar melalui pedagang Arab, India dan Cina yang datang berdagang di Melaka. Mereka bukan saja datang berjual beli, tetapi mereka juga mempunyai sifat-sifat ulama dan mubalik yang mana menyebabkan mereka akhirnya menyebarkan agama Islam. Cara yang kelima melalui perluasan kuasa. Kesultanan Melayu Melaka telah menyebarkan agama Islam melalui perluasan kuasa. Negeri naungan dan jajahan memeluk agama Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Kemudian dari segi kesan penyebaran Islam. Kesan penyebaran Islam pun kita ada 4, yaitu tumpuan ulama, tempat pembelajaran, persuratan dan juga pemerintahan dan pentadbiran. Kesan yang pertama melalui tumpuan ulama. Melaka telah menjadi tempat tumpuan utama ulama dan pendakwah untuk datang. Kemudian Sultan Melaka telah menjadi penaung kepada aktiviti-aktiviti penyebaran agama Islam dan juga perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Kemudian semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah,
kawasan ataupun tempat-tempat seperti madrasah, masjid dan surau telah menjadi tempat untuk belajar Al-Quran dan juga ilmu tasawuf. Seiring dengan itu, pengaruh Islam juga terdapat dalam karya-karya sastra dari Arab, Parsi seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan juga Hikayat Amir Hamzah. Dan ini telah menyebabkan berlakunya perkembangan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan juga bahasa penulisan. Maksudnya bahasa Melayu itu diejak dalam tulisan Jawi. Kemudian kesan yang terakhir adalah dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Secara tidak langsung penyebaran Islam ini menyebabkan hukum undang-undang Islam seperti hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka itu ada undang-undang Islam di dalam, di mana ulama telah memainkan peranan yang paling penting dalam pentadbiran. Contohnya jawatan mufti dan kadi diwujudkan untuk pengurusan agama Islam. Mufti itu ketua agama, kadi itu adalah orang yang bertugas untuk urusan perkahwinan. Kesultanan Melayu Melaka ini yang muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang telah berkembang dan menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu sampai hari ini. Jadi itu adalah dua di antara aspek kegemilangan Melayu Melaka yang kita belajar hari ini. Cikgu harap kamu faham dan kamu coba menjawab latihan yang Cikgu akan muat naik dalam Google Classroom. Kita akan sambung lagi pada hari Rabu, nota yang seterusnya.